Assalamualaikum Puan, nama saya Siti Nurhasiha binti Mat Nasir. Hari ini saya akan menerangkan rancangan perniagaan kami iaitu Cookielicious. Di sini saya akan menerangkan pengenalan eksekutif, pengenalan, objektif atau tujuan rancangan perniagaan dan latar belakang syarikat. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Cookielicious Enterprise atau lebih dikenali sebagai Cookielicious merupakan sebuah perniagaan yang baru berkecimpung dalam dunia perniagaan. Produk makanan yang berasaskan confectionery seperti bakery dan pastry semakin menjadi pilihan warga Malaysia selaras dengan gaya hidup yang memerlukan makanan yang ringkas. Objektif perniagaan kami adalah untuk menguasai pemasaran dengan menjana jualan dan keuntungan yang berkembang melalui perancangan strategi perniagaan yang cekap dan berkesan. Selain itu, perniagaan kami ingin meluaskan pasaran produk Cookielicious ke seluruh Malaysia. Bukan itu sahaja produk kita. Objektif kami juga adalah untuk menambah baik lagi kualiti produk kami, terutamanya dari segi mengekalkan rasa yang baik supaya produk kami sentiasa relevan dengan kehendak semasa. Kami menubuhkan perniagaan yang menjalankan pembuatan minuman tempahan, juga mengedar produk berasaskan biskut seperti brownies pie, popiah mini ikan, Nutella coklat chip. Perniagaan Cookielicious ini lebih berpotensi menyasarkan pasaran kepada pelajar politeknik, penduduk daerah Dungun dan penduduk sekitar Melaka. Pihak kami mengambil tempahan pelanggan melalui media massa seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Untuk tempahan dari luar kawasan dari Dungun dan Politeknik, pihak kami akan memenuhi permintaan pelanggan dengan menyediakan perkhidmatan pos melalui JNT Express atau Pos Malaysia. Pengurusan pentadbiran dan operasi yang dipimpin oleh Nurul Shah Zahanim binti Abdul Muhaimin bersama rakan kongsi yang terlibat iaitu Nur Eliana binti Rosni dan Siti Nurhasiha binti Mat Nasir. Kami memodalkan dengan harga RM300 untuk mengembangkan perniagaan ini ke tahap yang lebih baik dari semasa ke semasa dan mengharapkan pelanggan yang lebih baik pada masa akan datang. Yang kedua, pengenalan. Nama yang diberikan untuk perniagaan kami ialah Cookielicious. Kami menjalankan perniagaan menjual produk berasaskan makanan seperti biskut secara di dalam talian seperti di media sosial dan kawasan sekitarnya. Cookielicious ditubuhkan pada Ogos 2020 dan terdapat di Dungun Terengganu. Kami menjalankan perniagaan ini dengan mengambil bekalan produk dari seorang pembuat kek dan biskut tempatan. Produk yang kami keluarkan adalah produk buatan sendiri dari rumah dan tidak disimpan dalam lama untuk menjaga rasa dan kualitinya. Tujuan kami memilih perniagaan ini adalah kerana potensinya untuk berkembang lihat kepada sambutan masyarakat di luar sana terhadap produk berasaskan makanan, termasuk biskut yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan lain di luar sana. Selain itu, perniagaan ini dipilih adalah untuk memberi peluang kepada masyarakat di luar sana untuk merasai biskut yang sedap berkualiti pada harga yang berpatutan. Jangkaan kami pada masa akan datang ialah perniagaan ini dapat berkembang dan kami dapat memperbanyakkan rangkaian produk kami. Selain itu, kami berharap keuntungan kami akan sentiasa mengalami peningkatan tanpa mengabaikan kualiti produk. Seterusnya, objektif atau tujuan rancangan perniagaan. Tujuan utama rancangan perniagaan adalah untuk menjelaskan dan memberi keterangan mengenai perniagaan yang dijalankan dan maklumat serta aspek seperti pengurusan, pemasaran, operasi dan kewangan yang diperlukan bagi menjayakan perniagaan ini. Selain itu, rancangan perniagaan ini bertujuan yang pertama, menjadi panduan kepada kami dalam menguruskan perniagaan supaya kerja yang dilakukan adalah tersusun mengikut perancangan yang dilakukan. Perancangan ini membantu kami mengenal pasti atau menilai perniagaan berpotensi untuk maju atau sebaliknya dan seterusnya menetapkan sasaran. Yang ketiga, mengatur dan mengakhirkan sumber-sumber terhad
Dengan lebih baik, ini membantu kami dari segi penjimatan kos dan mengelak pengeluaran wang yang berlebihan. Kini latar belakang syarikat. Nama syarikat kami ialah Cookielicious Enterprise. Alamat syarikat kami 4B Kampung Penang Baru 230002 Terengganu. Alamat surat menyurat sama dengan alamat syarikat kami. Nombor telefon kami 0199431796. Kami tidak mempunyai nombor fax. Alamat email kami syahzahanim01@gmail.com. Bentuk perniagaan kami ialah perkongsian. Aktiviti utama syarikat kami menjual produk biskut secara dalam talian seperti di media sosial dan kawasan sekitarnya. Tarikh bermulanya perniagaan kami ialah 11 Ogos 2020. Kami tidak mempunyai nombor pendaftaran kerana kami menjalankan perniagaan secara dalam talian. Modal awal kami dengan hanya RM300. Nombor bank kami ialah Bank Islam Malaysia Berhad. Nombor akaun bank 301702871348. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya, Nur Eliana binti Rosli. Sekian, terima kasih. Terima kasih Siti Nur Fatihah. Assalamualaikum, nama saya Nur Eliana binti Rosli. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai rancangan perniagaan Cookielicious. Seterusnya, kita akan melihat kepada latar belakang perkongsian. Cookielicious ditubuhkan bersama dengan 3 orang rakan kongsi. Rakan kongsi yang pertama ialah Nurul Syahzahanim binti Abdul Muhaimin. Beliau berasal daripada Kuala Terengganu dan berumur 19 tahun. Beliau merupakan seorang pelajar diploma kejuruteraan awam di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Beliau telah menyumbangkan sumbangan modal sebanyak RM100 untuk membangunkan perniagaan ini. Rakan kongsi yang kedua ialah saya sendiri, Nur Eliana binti Rosli. Saya berasal daripada Rawang, Selangor dan berumur 22 tahun. Saya merupakan seorang pelajar diploma kejuruteraan awam di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Saya telah menyumbangkan modal sebanyak RM100 untuk memulakan perniagaan ini. Rakan kongsi yang ketiga ialah Siti Nur Fatihah binti Mat Nasir. Beliau berasal daripada Dun, Terengganu dan berumur 20 tahun. Beliau juga merupakan seorang pelajar diploma kejuruteraan awam di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Beliau telah menyumbangkan modal sebanyak RM100 untuk perniagaan ini. Sebelum memulakan perniagaan ini, kami tidak mempunyai sebarang pengalaman ataupun kemahiran. Jadi melalui perniagaan ini sedikit sebanyak memberi kami ilmu tentang bidang keusahawanan. Seterusnya, kita akan melihat kepada rancangan pentadbiran. Setiap perniagaan yang ditubuhkan seharusnya mempunyai misi, visi dan juga objektif. Begitu juga dengan kami, Cookielicious. Misi kami ialah kami ingin mengeluarkan produk yang berkualiti dan menepati cita rasa. Kami juga ingin memastikan pelanggan berpuas hati dengan servis dan layanan kami. Visi Cookielicious pula ialah kami ingin menjadi produk biskut utama pilihan masyarakat di luar sana. Kami juga ingin mengeluarkan lebih banyak lagi rangkaian produk pada masa akan datang. Objektif Cookielicious ialah kami ingin memberi peluang kepada orang ramai untuk merasai produk biskut yang berkualiti dengan menjualnya pada harga mampu milik. Kami juga ingin mewujudkan jaringan komunikasi yang baik dan mesra bersama pelanggan. Objektif kami juga ialah kami ingin meningkatkan penjualan produk dari masa ke semasa. Seterusnya, kita akan melihat kepada struktur organisasi. Struktur organisasi yang paling atas diketuai oleh seorang pengurus besar iaitu Nurul Syahzahanim binti Abdul Muhaimin.
diikuti oleh saya, Nur Iliana binti Rosli sebagai seorang pengurus pemasaran, diikuti oleh Siti Nurfasiha binti Mat Nasir sebagai seorang pengurus operasi. Seterusnya, kita akan melihat kepada perancangan tenaga kerja. Bagi menjalankan perniagaan ini dengan baik dan lancar, kami memerlukan 3 tenaga kerja. Yang pertama, kami memerlukan seorang pengurus besar. Yang kedua, kami memerlukan seorang pengurus pemasaran. Dan yang ketiga, kami memerlukan seorang pengurus operasi. Seterusnya, kita akan melihat kepada jadual tugasan dan tanggungjawab. Setiap jawatan yang dipegang di dalam Cookies mempunyai tugasan dan tanggungjawab mereka yang tersendiri. Sebagai seorang pengurus besar, beliau bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap operasi projek. Beliau juga bertanggungjawab memberi arahan dan panduan kepada pekerja. Selain itu, beliau bertanggungjawab terhadap aliran tunai, keluar dan masuk, dan beliaulah yang akan berurusan dengan pembekal seperti memesan produk dan membayar harga produk kepada pembekal. Seterusnya, jawatan pengurus pemasaran. Seorang pengurus pemasaran bertanggungjawab untuk merangka idea pemasaran yang akan dijalankan di saluran media sosial. Beliau jugalah yang akan membuat iklan produk, mengedit gambar dan merangka penulisan untuk menarik pelanggan. Akhir sekali, beliau bertanggungjawab untuk mengiklankan dan mempromosikan produk di saluran media sosial. Sebagai seorang pengurus operasi, beliau bertanggungjawab untuk mengambil tempahan daripada pelanggan. Beliau juga yang akan menjawab pertanyaan dan menyelesaikan aduan pelanggan. Akhir sekali, beliau bertanggungjawab untuk mengira dan mencatat stok produk yang diambil dan dijual. Seterusnya, kita akan melihat kepada rancangan imbuhan. Setiap imbuhan yang kami perolehi akan dikongsi bersama rakan kongsi. Setiap jawatan di dalam Cookies akan menerima gaji sebanyak RM RM1 bagi setiap balang yang dijual. Seterusnya, kita akan melihat kepada belanjawan pentadbiran. Belanjawan pentadbiran kami merangkumi pelbagai perkara dan dibuat secara bulanan. Perkara pertama dalam belanjawan pentadbiran kami ialah internet, di mana kami memerlukan sebanyak RM40. Bagi promosi dan periklanan, kami memerlukan sebanyak RM60. Manakala bagi alat tulis, kami memerlukan sebanyak RM10. Jumlah keseluruhan bagi belanjawan pentadbiran kami ialah RM110. Manakala bagi gaji kami dibayar secara terus selepas pelanggan membuat pembayaran mengikut bilangan balang yang dijual. Seterusnya, kita akan melihat kepada perancangan pemasaran. Perancangan pemasaran adalah cara untuk menarik pelanggan untuk membeli produk yang kita hasilkan. Kami dari Cookies menjual 3 jenis produk biskut atau juga dikenali sebagai kudap-kudapan, iaitu popiah mini ikan, brownie spike dan juga Nutella coklat chip. Ia dibungkus di dalam balang dengan berat sebanyak 217 gram. Harga yang kami dapatkan dari pembekal adalah sebanyak RM7 dan kami menjualnya pada harga RM10. Untuk kaedah penghantaran produk kami mempunyai 2 cara. Cara yang pertama adalah penghantaran secara tunai. Kami tidak mengenakan sebarang cas untuk penghantaran secara tunai. Cara yang kedua adalah penghantaran secara pos. Penghantaran secara pos harganya adalah mengikut berat produk. Seterusnya, kita akan melihat kepada sasaran pasaran. Cookies bertapak di Dungun, Terengganu. Oleh itu, sasaran pasaran kami adalah pelanggan di dalam kampus Politeknik Sultan dan Zainal Abidin, terdiri daripada pelajar maupun pensyarah. Setelah itu, sasaran pasaran kami juga diluaskan kepada penduduk daerah Dungun. Kami juga turut mengambil tempahan pelanggan secara dalam talian melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram daripada pembeli di seluruh Malaysia. Seterusnya, kita akan melihat kepada saiz pasaran. Saiz sasaran kami terbahagi kepada 2. Saiz sasaran yang pertama adalah sekitar kawasan Dungun dengan 2 kumpulan pembeli utama, iaitu komuniti politeknik dan penduduk sekitar Dungun.
Saiz sasaran kami yang kedua adalah pelanggan dalam talian dari seluruh Malaysia. Kami menjual produk kami dengan harga RM10 sebalang. Oleh itu, saiz pasaran bagi Politeknik adalah sebanyak RM20 hingga RM150. Bagi pelanggan dalam talian, RM50 hingga RM100. Manakala bagi penduduk sekitar Lungun, saiz pasarannya adalah sebanyak RM100. Oleh itu, jumlah keseluruhan saiz pasaran kami adalah sebanyak RM350 bagi sebulan. Berdasarkan saiz pasaran, jika kami mengambil kira selama 12 bulan, maka saiz pasaran kami adalah sebanyak RM4,200 setahun. Seterusnya kita akan melihat kepada pesaing. Di dalam perniagaan tentulah kita mempunyai persaingan. Begitu juga dengan kami, terdapat beberapa peniaga kecil yang turut mengusahakan produk yang hampir sama di kawasan Lungun dan Politeknik ini sendiri. Malah mereka juga baru memulakan perniagaan. Pesaing kami yang pertama ialah Monster Cookies Lungun. Mereka menjual produk biskut dan brownies. Kekuatan mereka ialah mereka menawarkan pelbagai jenis aneka biskut. Namun, strategi pemasaran mereka adalah kurang menarik. Pesaing kami yang seterusnya adalah Crime Bite Lungun. Mereka menjual produk biskut dengan kuah coklat. Kekuatan mereka ialah mereka menawarkan kuantiti coklat yang banyak dalam setiap balang. Namun, harga produk mereka adalah sedikit mahal berbanding kami. Seterusnya ialah share pasaran. Koperasi kami belum mempunyai share pasaran kerana kami baru memulakan perniagaan. Namun, koperasi kami telah mengambil kira kekuatan dan kelemahan koperasi berbanding pesaing. Setelah mengambil kira semua faktor, koperasi telah menganggarkan share pasaran sebanyak 35%. Seterusnya kita akan melihat kepada anggaran jualan. Dalam perniagaan sudah tentulah kami mempunyai sasaran penjualan bagi setiap bulan. Kami telah menganggarkan anggaran jualan untuk 5 bulan di mana pada bulan Ogos kami menganggarkan jualan sebanyak 26 balang, bagi September 27 balang, bagi Oktober 28 balang. Manakala bagi November dan Disember kami menganggarkan jualan sebanyak 30 balang. Anggaran jualan kami meningkat setiap bulan. Seterusnya kita akan melihat kepada strategi pemasaran. Untuk mencapai sasaran anggaran jualan kami, sudah tentu kami mempunyai strategi untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk kami. Strategi pemasaran kami terbahagi kepada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah promosi. Bagi promosi, kami memberikan tawaran dan harga promosi. Selain itu, kami mengadakan pertandingan dengan menawarkan hadiah. Seterusnya, kami mengekalkan hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan. Ini adalah strategi promosi secara tidak langsung dengan konsep pelanggan akan membawa pelanggan. Akhir sekali, kami menyediakan pakej pelanggan ulangan di mana pelanggan yang pernah membeli produk kami akan diberikan potongan harga bagi pembelian yang akan datang. Aspek seterusnya ialah harga, di mana kami memberikan potongan harga kepada pelanggan. Selain itu, kami meletakkan harga yang berpatutan sesuai dengan kuantiti dan kualiti produk. Akhir sekali, kami memberikan harga pengenalan iaitu harga yang jauh lebih murah berbanding harga biasa untuk menarik pelanggan. Akhir sekali ialah aspek produk, di mana kami menawarkan produk yang berkualiti dan setara dengan harganya pada para pelanggan. Kami juga mengikuti perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran supaya produk kami sentiasa kekal kompetitif dan diterima pelanggan. Akhir sekali, kami sering membuat periklanan produk secara kerap di atas talian. Akhir sekali, bagi rancangan pemasaran ialah belanjawan pemasaran. Belanjawan pemasaran kami telah disebut daripada sebahagian daripada perbelanjaan pentadbiran seperti yang kami tunjukkan dalam 6.5 belanjawan pentadbiran. Sekian daripada saya serahkan kepada rakan saya Nurul Syahzahanin binti Abdul Muhaimin. Terima kasih kepada kawan saya Nurul Syahzahanin binti Abdul Muhaimin akan menerangkan rancangan operasi. Dalam proses operasi, kami sebagai ejen akan dapatkan bekalan stok daripada stokis kami untuk dijual kepada pelanggan-pelanggan kami
khususnya pelanggan di Instagram dan Facebook. Seterusnya, carta aliran proses. Dalam carta aliran proses, kami menyediakan beberapa langkah agar pelaksanaan perniagaan kami lebih efektif. Langkah yang pertama, kami akan membuat pesanan daripada pembekal. Langkah kedua, mengambil stok daripada pembekal. Langkah yang ketiga, membuat bayaran kepada pembekal. Langkah yang keempat, mempromosikan tamat iklan dan produk di saluran media sosial. Langkah yang kelima, menerima tempahan daripada pelanggan. Dan langkah yang terakhir, membuat penghantaran produk kepada pelanggan-pelanggan kami yang menempah. Jadual pengeluaran. Kami menganggarkan 30 unit barang setiap bulan bermula pada bulan Ogos sehingga bulan Disember. Keperluan bahan pula. Keperluan bahan secara bulanan adalah termasuk stok produk biskut dan alatan pembungkusan. Produk biskut kami berharga RM210 kami dapatkan daripada pembekal McNor Dessert dan Cookies Bakery. Pembalut gelembung berharga RM11 daripada K-Papa Ventures Online Shop. Plastik RM3 daripada Andy Sabrina Trading. Selotip 2 gulung RM6 daripada Pustaka Seri Intan. Mesin dan peralatan. Dalam perniagaan kami sebagai ejen akan dapatkan bekalan daripada stokis. Jadi kami sebagai ejen tidak memerlukan mesin atau peralatan untuk mengusahakan perniagaan ini. Lokasi operasi. Lokasi operasi kami terletak di 4 di Kampung Pinang Baru 2300 Dungun, Terengganu. Belanjawan operasi. Belanjawan operasi kami dianggarkan setiap pembelanjaan bulanan kami berharga RM300. Bahan perkara yang diambil kira adalah bahan RM230, perjalanan atau pengangkutan RM40, luar jangka RM30. Rancangan kewangan. Jadual pelaksanaan projek dan sumber kewangan. Alatan pembungkusan RM20, internet RM40, postingan stok RM210, pengangkutan dan penghantaran RM40, promosi dan periklanan RM60, alatan tulis RM10, kos berjangka RM30. Jumlah kos pelaksanaan projek dan sumber kewangan kami dianggarkan sebanyak RM400, Sumber kewangan. Dalam sumber kewangan, kami terbahagi kepada dua, dalaman dan juga luaran. Dalaman 40% daripada RM410, kami akan mendapat RM164. Luaran 60% daripada RM410 yang akan berjumlah RM245. Pengiraan susut nilai aset. Susut nilai aset tetap adalah penurunan atau pengurangan nilai aset yang berpunca daripada penggunaan, hakikat dan perubahan masa atau keadaan. Semua aset akan mengalami susut nilai walaupun aset tersebut tidak digunakan. Dalam hal ini, perniagaan kami tidak mempunyai aset tetap kerana kami menjalankan perniagaan yang telah sedia ada di pasaran. Perniagaan kami mengambil produk daripada pembekal. Jadual pelunasan pinjaman. Pelunasan atau pembayaran balik pinjaman adalah satu kaedah yang diguna pakai oleh peniaga-peniaga yang ingin memulakan perniagaan. Dalam perniagaan kami tidak membuat sebarang pinjaman. Hal ini kerana kami menggunakan modal pribadi kami sendiri. Penyata tunai pro forma. Cookielicious pada 2020. Penerimaan modal yang kami keluarkan adalah RM300, di mana kami mempunyai 3 orang ahli kongsi, jadi setiap seorang akan mengeluarkan RM100. Hasil yang diperoleh daripada penjualan setiap bulan kami akan dapat RM350. Jadi jumlah penerimaan kami adalah RM650. Pembayaran. Belanja yang kami keluarkan untuk alatan pembungkusan adalah RM20. Kos jualan untuk setiap pengeluaran adalah RM150. Jumlah pembayaran adalah RM170. Lebihan penerimaan tolak pembayaran. Kami akan dapat RM480. Penyata pendapatan pro forma.
Penyata pendapatan proforma tidak termasuk perbelanjaan yang ditentukan oleh sesebuah perniagaan kerana tidak memberi gambaran yang tepat mengenai keadaan kewangan perniagaan. Penyata pendapatan proforma berfungsi untuk membentangkan gambaran alternatif perniagaan dan sebagai satu rancangan strategik. Perniagaan kami tidak mempunyai gambaran yang tepat dan jelas untuk menyediakan penyata pendapatan. Penyata kunci kira-kira proforma. Kunci kira-kira adalah satu laporan yang sama penting dan perlu disediakan oleh semua perniagaan. Penyata ini disediakan untuk menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan atau aset, modal dan liability pada titik masa tertentu, biasanya pada akhir tempoh perekonomian. Antara kepentingan menyediakan kunci kira-kira adalah untuk mengetahui keuntungan atau kerugian sesuatu perniagaan. Aset tunai yang kami keluarkan berjumlah RM300. Ekuiti pemilik modal yang kami keluarkan RM300. Jadual pelaksanaan projek. Dalam jadual ini, kami akan buat pesanan kepada pembekal pada hari Khamis dan membuat bayaran pada hari yang sama. Pada hari Sabtu, kami akan mengambil stok yang kami tempah daripada pembekal. Pada hari Ahad sehingga Rabu, kami akan mempromosikan dan mengiklankan produk di saluran media sosial, di Facebook atau Instagram. Dan pada setiap minggu, kami akan mengambil tempahan dan pada hari Sabtu, kami akan membuat penghantaran kepada pelanggan sama ada penghantaran tunai atau penghantaran pos. Rumusan. Berdasarkan perancangan dan kajian yang dihasilkan melalui laporan ini, kami dapat melihat perjalanan perniagaan dengan lebih baik dan jelas. Laporan ini dapat menjadi panduan buat kami untuk memperolehkan perniagaan ini dengan lebih baik dan lancar. Perniagaan ini berpotensi untuk berkembang lebih maju dengan berpandukan kepada objektif kami untuk mengeluarkan produk yang sedap dan berkualiti pada harga berpatutan. Selain pengurusan aspek-aspek lain seperti pengurusan, pemasaran, kewangan dan operasi yang baik, maka produk ini berkebolehan untuk menjadi produk pilihan masyarakat dan berdaya saing dengan produk-produk yang lain. Dengan pemerhatian kami terhadap sokongan masyarakat terhadap usahawan-usahawan muda di luar sana, sedikit sebanyak memberi dorongan kepada kami untuk mengorak langkah ke hadapan. Diharap perniagaan yang dijalankan ini berpeluang untuk maju ke hadapan dan memberi manfaat kepada orang lain. Dokumen sangkutan. Sekian, terima kasih.